saya rubah, saya akan membentangkan fakta berlakunya pencemaran udara. Pada era berteknologi ini, kita menerima pelbagai cabaran. Walaupun manusia mencipta bahan atau peralatan baharu bagi memudahkan kehidupan seharian kita, namun peralatan yang dicipta seperti memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat dan alam sekitar. Sebagai contohnya, telefon pintar merupakan suatu inovasi yang dicipta oleh manusia, memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia, dan penciptaan plastik beg dan botol mengancam kebersihan persekitaran akibat pembuangan sampah plastik. Dalam topik ini, kita akan bincangkan bagaimana berlaku pencemaran udara. Pencemaran udara adalah satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim sarahan atau bahan kimia yang boleh mendatangkan kemudaratan atau ketidakselesaan kepada semua makhluk hidup serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Pencemaran udara boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Pencemaran udara berpunca daripada industri perkilangan, pembakaran terbuka dan juga daripada letusan gunung berapi. Sebagai manusia yang prihatin terhadap alam sekitar, kita mestilah sedar masalah pencemaran ini bukanlah fenomena semula jadi. Menurut kajian saintifik, atmosfera merupakan bahagian paling kecil dalam takungan geologi bumi. Peningkatan dalam kepekatan bahan yang dilepaskan ke ruang udara boleh bertindak balas pada permukaan atmosfera. Komposisi udara adalah hampir sama di seluruh permukaan bumi. Terdapat 6 lapisan meliputi bumi di ruang udara iaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, thermosfer, ionosfer and exosfer. Tetapi pembebasan asap dari kilang yang mengandungi bahan kimia menghakis lapisan ozon. Perkara ini boleh mendatangkan masalah sampingan lain seperti sinaran ultraviolet makin kerap pancar pada permukaan bumi. Tambahan pula pembakaran hutan, kawasan tanaman padi juga menyebabkan pencemaran udara. Sebagai contoh, pada tahun 1952, kejadian pencemaran udara paling buruk dalam sejarah yang digelar The Great Smoke berlaku di kota London. Hal ini berlaku akibat pembakaran arang batu di kediaman dan di loji kuasa yang membebaskan kadar asid sulfurik yang tinggi membentuk kabus yang tebal. Ketiadaan tiupan angin membuatkan asap-asap yang keluar memenuhi kota London sehingga kadar penglihatan menjadi sangat teruk. Saya akan menyambung untuk bahagian nilai-nilai yang diperolehi dari pencemaran udara ini. Pertama sekali, tidak bertanggungjawab, seperti melakukan pelepasan asap berbahaya seperti nitrogen, sulfur dioksida dan sebagainya yang dilepaskan oleh industri perkilangan seperti kilang kimia tanpa ditapis terlebih dahulu adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang dapat menyumbang kepada pencemaran udara. Selain itu, melakukan pembakaran terbuka yang berlaku di tapak pelupusan sampah dan juga daripada petani-petani yang melakukan pembakaran bagi tujuan membersihkan tanah sebelum melakukan aktiviti pertanian juga adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar, terutamanya udara yang akan dihirup oleh penduduk atau makhluk hidup akan menjejaskan kehidupan mereka.
Untuk nilai yang kedua adalah tidak menghormati. Golongan masyarakat yang merokok dan vape di merata tempat tanpa mengendahkan masyarakat sekeliling dan tempat yang tidak dibenarkan untuk merokok. Nilai ketiga, rendah diri. Kita hendaklah mempunyai sifat rendah diri dan sedar akan bahawa dunia ini hanya sekadar pinjaman dan perlu dijaga dengan sebaiknya. Untuk nilai seterusnya adalah pembaziran. Pembaziran penggunaan mesin elektronik seperti penyaman udara yang digunakan di kebanyakan rumah dan bangunan tanpa henti menyebabkan pelepasan gas klorofluorokarbon CFC ke udara yang akan dapat menipiskan lapisan ozon bumi. Akhir sekali adalah nilai tingkatkan kesedaran. Usaha kerajaan untuk meningkatkan kesedaran rakyat untuk menjaga alam sekitar dengan mengadakan kempen alam sekitar di institusi pengajian dan juga mengadakan Hari Alam Sekitar yang diadakan setiap Jun di Malaysia adalah usaha yang ditunjukkan pihak kerajaan untuk menangani pencemaran udara ini dan untuk kebaikan masyarakat setempat. Sekian saja daripada saya untuk bahagian nilai. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Fang Zuan. Hari ini saya akan berbicara tentang konsep pencemaran udara. Pencemaran udara iaitu pembebasan bahan kimia berbahaya atau benda asing lain ke dalam atmosfera kita. Kita hendaklah menjaga kebersihan udara kerana udara adalah perkara yang paling diperlukan oleh setiap makhluk hidup untuk bernafas. Kita memerlukan oksida yang segar dan bersih untuk bernafas. Pencemaran udara bukan sahaja memberi kesan kepada makhluk hidup, bahkan juga memberi kesan kepada iklim global dan setempat. Contohnya, gas sulfur dioksida, bahan kimia dan habu selepas pembakaran terbuka akan memberi kesan negatif terhadap bumi kita. Perubahan iklim juga akan berlaku seperti kesan rumah hijau dan hal ini berlaku semasa komposisi gas-gas tertentu ini meningkat secara tidak terkawal dan melebihi tahap normal yang dihendaki. Peningkatan mendadak ini boleh disebabkan oleh tahap pembakaran bahan api fosil, bahan batu arang dan bahan bakar organik lain yang melebihi kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Sifat molekul-molekul ini yang menyimpan dan memerangkap haba turut akan melambatkan proses pembebasan haba. Seterusnya, kanak-kanak dan orang tua lebih berisiko mendapat penyakit yang kronik seperti kanser paru-paru yang disebabkan oleh pencemaran udara. Gas-gas karbon monoksida, kimia dan habuk yang terlalu tebal akan meracuni sistem badan mereka disebabkan rintangan mereka lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Kesihatan kita akan terjejas jika pencemaran semakin serius kerana karbon monoksida, bahan kimia, asap pembakaran yang bertoksik dan akan memudaratkan badan kita. Perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran udara ini perlu diambil tindakan keras oleh kerajaan agar rakyat sedar betapa pentingnya masalah ini kepada dunia. Undang-undang mengenai alam sekitar haruslah diperketatkan oleh kerajaan supaya pencemaran udara dapat dikawal dengan lebih sistematik. Dan akhirnya pihak kerajaan perlu mendenda mereka yang melakukan pembakaran hutan dan pelepasan bahan kimia dari kilang dan sebarang sektor yang akan mencemarkan udara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haikal Muzaffar bin Abdul Burhan, nomor metrik C20E0446. Jadi saya akan membentangkan aspek teori daripada tajuk pencemaran udara. Jadi mengikut perspektif daripada teori kesihatan, pencemaran udara boleh mengakibatkan kesihatan terjejas. Hal ini
kerana kualiti udara yang rendah dan kurang bersih untuk dihirup. Hal ini demikian juga kerana kesihatan merujuk kepada keadaan fizikal dan mental seseorang individu. Kesihatan yang tidak baik boleh menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti asma dan alahan boleh menyerang tubuh badan dan jasmani seseorang. Penyakit-penyakit tersebut boleh disebabkan oleh udara yang dihirup yang mengandungi gas-gas yang berbahaya yang boleh menyebabkan inflamasi paru-paru dan kesesakan. Oleh itu, untuk mengatasi masalah yang dihadapi, undang-undang yang ketat sangat diperlukan untuk memainkan peranan untuk mengurangkan risiko berlakunya pencemaran udara yang mampu menjejaskan kesihatan. Hukuman-hukuman seperti denda dan kompaun perlu dijatuhkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab agar sedar akan kesalahan. Dan contohnya mengenakan tindakan kepada kilang dan premis-premis tertentu yang tidak mematuhi protokol kesihatan. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Nama saya Ahmad Farhan bin Mansur, bernombor matrik C20A0655, dan pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang fakta, konsep, idea, nilai, teori dan hukum, serta dari segi perspektif, kekuatan dan kelemahan setiap satunya. Fakta: pencemaran udara adalah satu keadaan yang melibatkan pengenalan kepada bahan kimia yang akan memudaratkan makhluk lain dan seterusnya merosakkan alam sekitar apabila ianya dilepaskan di atmosfera. Dari perspektif bidang sains, pencemaran udara berpunca daripada pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara. Selain itu, kenderaan bermotor, asap rokok dan juga secara semula jadi iaitu letusan gunung berapi dan pembakaran hutan akibat pemanasan global juga merupakan penyumbang kepada pencemaran udara. Kesan pencemaran udara ialah berlakunya penipisan lapisan ozon, jerebu, hujan asid dan pemanasan bumi. Kekuatan untuk bidang sains ini adalah kita perlu mencari bukti dan menyelesaikan masalah secara rasional dan secara saintifik untuk mengurangkan pencemaran berlaku. Kelemahannya adalah sumber mungkin akan habis akibat berlakunya kajian yang terlalu melampau sehingga menjejaskan alam sekitar. Seterusnya adalah konsep. Kita hendaklah menjaga kebersihan udara kerana udara ialah perkara yang paling diperlukan oleh makhluk untuk meneruskan kehidupan. Dari perspektif bidang agama, udara adalah satu zat yang terpenting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di muka bumi ini kerana ianya diperlukan untuk melakukan aktiviti harian dengan sempurna. Disebut di dalam Al-Quran dari surah Rum ayat 41 menyatakan bahawa perbuatan manusia yang menjejaskan alam sekitar hanya akan membawa kemudaratan kepada diri mereka dan orang sekelilingnya serta makhluk lain. Sebenarnya kehidupan manusia di muka bumi ini berkongsi dengan makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan. Semua kewujudan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling melengkapi dan saling memerlukan antara satu sama lain. Justru itu, sebarang pelanggaran hak makhluk lain yang hidup di muka bumi ini seperti pencemaran, pemusnahan, pembunuhan yang tidak perlu dilakukan akan menjejaskan keseimbangan alam ini dan akan membawa kemudaratan kepada semua. Kekuatan dari segi bidang agama adalah jika kita mengikuti apa yang disuruh di dalam agama seperti menjaga kebersihan udara dan tidak melakukan pencemaran, ianya akan memberi keuntungan kepada diri kita dan makhluk lain. Seterusnya, kelemahan apabila kita tidak mengamal dan mengabaikan bidang agama ini, kita akan terus melakukan kemungkaran iaitu mencemarkan alam sekitar sehingga menjejaskan kesihatan diri sendiri dan alam sekitar yang lain serta makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Nilai tidak bertanggungjawab. Dari perspektif bidang perundangan, setiap manusia perlu bertanggungjawab dalam isu-isu yang berbangkit, terutama yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Setengah pihak tidak bertanggungjawab melepaskan asap kotor tanpa ditapis terlebih dahulu. Menurut undang-undang iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, kerajaan perlu mencegah
menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki semula alang-alang sekeliling, boleh mengenakan tindakan kepada pihak-pihak ini dengan menarik lesen mereka ataupun memberikan kompaun yang banyak kepada mereka kerana mencemarkan alam sekitar. Kekuatan dalam bidang perundangan ini adalah pelaksanaan undang-undang akan mengelakkan daripada pihak kilang untuk terus melakukan pencemaran udara, dan ini secara tidak langsung mengurangkan pencemaran udara. Manakala kelemahan apabila bidang perundangan ini tidak dititik beratkan, pencemaran udara akan terus berlaku disebabkan pihak-pihak yang mencemarkan udara sentiasa menggunakan alasan untuk melarikan diri daripada undang-undang yang longgar. Teori kesihatan merujuk kepada kesihatan seseorang secara mental dan fizikal. Dari perspektif bidang perundangan, pencemaran udara menyebabkan kesihatan terjejas akibat pelepasan udara yang tidak sihat dan tercemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ianya menyebabkan penyakit seperti sesak nafas, asma, alahan pada kulit dan sakit jantung serta sebagainya. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, undang-undang harus diketatkan agar pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak akan mengulangi perbuatannya mencemarkan alam sekitar, terutamanya pencemaran udara yang akan menjejaskan kesihatan masyarakat sekeliling. Kekuatan bidang perundangan ini adalah ianya dapat mengelakkan pencemaran udara daripada terus berlaku dan seterusnya mengurangkan risiko penyakit. Kelemahan apabila bidang perundangan ini diabaikan, ianya akan menyebabkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terus melakukan kemusnahan, iaitu pencemaran udara yang akan menyebabkan kesihatan makhluk-makhluk lain dan manusia terjejas akibat perbuatan yang hanya menguntungkan diri mereka sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyara Izzian binti Muhammad Azizah. Berdasarkan apa yang telah dibincangkan oleh ahli kumpulan saya sebentar tadi, kita dapat rumuskan bahawa isu pencemaran udara ialah masalah besar yang dihadapi oleh seluruh negara, tetapi masih diambil ringan oleh segelintir pihak, terutamanya pihak industri. Hal ini kerana faktor yang mendorong kepada pencemaran udara ialah pelepasan asap kilang yang tidak ditapis terlebih dahulu oleh pihak industri, terutamanya kilang-kilang kimia. Pencemaran udara merupakan faktor besar yang menyumbang kepada peningkatan penyakit yang boleh membawa maut seperti penyakit jantung, asma dan juga kanser paru-paru. Bukan itu sahaja, malah pencemaran udara boleh menyebabkan penyakit kulit yang amat serius. Selain kesannya kepada hidupan, pencemaran udara boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon yang secara tidak langsung membolehkan lebih banyak sinaran UV yang berbahaya seperti UVA dan UVB masuk terus ke dalam bumi. Pencemaran udara adalah kesan daripada tindakan manusia sendiri. Antara contoh-contohnya ialah pembakaran hutan yang dilakukan oleh pihak petani selepas musim menuai, pembakaran terbuka yang dilakukan oleh pihak pelupusan sampah dan juga kawasan-kawasan perumahan, dan juga pelepasan gas CLC yang berlebihan daripada alat elektronik seperti penghawa dingin. Kerajaan telah pun melakukan banyak cara untuk meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat. Antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menyedarkan rakyat betapa pentingnya penjagaan udara ialah dengan mengadakan program di institut pengajian seperti sekolah rendah dan sekolah menengah untuk mendidik mereka sejak mereka muda lagi. Selain itu, terdapat juga Hari Penjagaan Alam Sekitar yang diadakan setiap tahun pada tarikh 5 Jun. Oleh itu, sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita hendaklah bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar, terutamanya udara. Kita haruslah saling menasihati antara satu sama lain. Bersama kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi, kita perlulah bersama-sama berganding bahu untuk menjaga kebersihan alam sekitar, menjaga udara, supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang selesa, sihat dan juga dapat menghirup udara yang segar. Terima kasih.